Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, huraian sifat yang pertama daripada 20 sifat ataupun huraian sifat yang pertama daripada 13 sifat. Sifat yang pertama ni ialah sifat wujud. Jadi sebelum kita baca muzakarah berkenaan dengan sifat wujud ni, maka kita patah balik belakang sikit-sikit aja. Dulu musannif ni, pengarang kitab ni, Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail, dia kata humbi ataupun awal-awal yang diwajibkan oleh syarak ke atas tiap-tiap orang yang mukallaf itu ialah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berdasar kepada perkataan ulama. Ada yang kata sabdaan Nabi yang kata awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama tu ialah mengenal Allah. Lalu pengarang kitab ni dan ulama-ulama lain juga menghuraikan makna awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama tu ialah mengenal Allah. Jadi ulama kata nak kenal Allah tu melalui apa? Lalu ulama kata mengenal Allah Ta'ala tu ialah mengenal, mengetahui sifat-sifatnya ataupun mengetahui hukum sifatnya. Jadi hukum sifat Allah Ta'ala tu dia terbahagi kepada 3. Hukum sifat Allah tu terbahagi kepada 3, iaitu sifat yang wajib bagi Allah, tu yang pertama. Dan yang keduanya sifat yang mustahil atas Allah.
Dan yang ketiganya ialah sifat yang harus bagi Allah. Jadi oleh kerana nak mengenal Allah Ta'ala tu melalui sifat, maka tuan kitab ni pun dia tulislah, dia teranglah kepada kita sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya. Mana kalau sifat-sifat Allah Ta'ala ni ada orang mukallaf yang sampai umur, ada akal, tapi mereka tak tahu sifat-sifat ni, maka dihukumkan berdosa. Dosa bukan dosa kecil lah. Dosa besar ni sebab dia bersangkut dengan awal agama mengenal Allah. Jadi maknanya kalau dia tak tahu sifat-sifat ni, maka dia tak kenal Allah, yakni dia tak kenal Tuhan. Bila dia tak kenal Tuhan, maknanya tak ada pada dia tu permulaan agama. Dia tak masuk lagi. Dalam agama tu dia tak masuk lagi. Pasal apa? Nak masuk tu mestilah, kalau contoh kita nak masuk rumah, mula-mula mestilah tempuh pintu rumah tu, masuk ikut pintu. Jadi kalau dia tak masuk mengenal Allah lagi, maknanya dia belum masuk dalam perbicaraan agama. Itu benda tu bahaya, tuan-tuan. Kita tengok macam orang tu beragama je. Tengok namanya nama Islam. Tapi hakikatnya, wallahu alam lah. Kalau tak kenal Tuhan tu, bab kata ulama' tuan-tuan sekalian, dia tak masuk lagi dalam agama. Maksud tak masuk lagi dalam agama tu maknanya kalau dia solat pun, solat tu tak diterima, ditolak. Sebab asas kepada ibadat tu mesti tauhid, mesti mengenal Allah Ta'ala dulu. Sebab itulah kalau kita solat pun, kita baca doa iftitah tu mesti ada kalimah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi macam mana nak kata ibadat aku, amalan aku, hidup aku, mati aku kerana Allah, sedangkan kita tak kenal? Macam mana tu? Sebab itulah ulama kata kalau tak ada tauhid, kalau tidak mengenal Allah, maka ibadat tu ditolak. Seperti kata Imam Ghazali, dia kata la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Dia kata tidak sah ibadat, tidak sah dengan mana la yaqbalul ibadah, tidak diterima akan ibadah tu oleh Allah Ta'ala, melainkan selepas daripada mengenal Tuhan yang disembah, baru kita boleh diterima, tuan-tuan sekalian, ibadat. Baik, oleh kerana itu tuan kitab pun dia pun sebutlah sifat yang pertama yang wajib kita kena ketahui. Baik, inilah huraian sifat yang pertama bagi Allah Ta'ala pada akal kita, ialah sifat wujud. Artinya, arti wujud tu ada. Ada. Jadi ada ni yang ada khilaf di kalangan para ulama, tuan-tuan ya. Nanti kita tengok dalam kitab ni ke mana hala tujunya. Sebab dalam tauhid ni dia ada dua mazhab. Satu mazhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dan yang keduanya ialah mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi dalam tuan kitab ni dia nak ke mana? Nak ke mana hala tuju mazhabnya, tuan-tuan? Baik, tengok kata dia, wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Bila sebut wajib pada syarak, maka makna wajib pada syarak tu siapa buat dapat pahala, siapa tinggal
dia berdosa. Tu yang mana wajib pada syarak. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala atas yang melakukannya dan diseksa atas yang meninggalkannya. Itu wajib pada syarak. Baik, wajib pada syarak, siapa yang syarak wajibkan? Siapakah orang yang syarak tekan pada dia suruh wajib? Baik, atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni lah yang syarak wajibkan. Orang yang tidak mukallaf tak masuk dalam kewajipan ni. Yang masuk dalam kewajipan syarak ni ialah orang yang mukallaf. Siapa yang mukallaf tu? Yang mukallaf tu ialah orang yang sampai umur dan ada akal. Apa tanda orang tu sampai umur? Ataupun apa tanda orang tu mukallaf? Tanda orang tu mukallaf, kalau perempuan datang haid, kalau laki-laki keluar mani, dan kalau kedua-dua sekali sampai umurnya 15 tahun qamariyatan. Jadi orang ni lah yang diwajibkan dia, dia wajib atas dia, atas syarat diwajibkan atas dia. Orang mukallaf ni lah orang yang ada akal dan sampai umur. Jadi tertolaklah orang gila. Orang gila yang tak ada akal tu tertolak. Maksudnya dia tak termasuk dalam kewajipan. Sebab apa? Sebab dia tidak berakal. Ataupun yang tak sampai umur lagi, kanak-kanak. Masih di peringkat kanak-kanak. Yang tu pun tak wajib. Syarak pun tak wajib atas mereka berdua ni. Jadi kalau tuan-tuan tak nak lah kewajipan ni, aku tak nak lah, boleh. Tapi dengan syarat, jadilah orang gila. Selamatlah. Ni kalau kita akal kita ada, kita sampai umur dah, nak tak nak, wajib tak? Wajib. Kalau tak nak, mudah aja. Betul tak Cikgu Abbas? Betul kan? Kalau tak nak tak nak, aku tak nak, wajib aku tak nak. Boleh. Senang aja. Jadi gila. Hilangkan akal tu. Tak adalah wajib. Mudah aja. Panggil pergi hospital bahagia tu. Lepas tanggungjawab. Nanti di akhirat tak kena tanya dah. Tapi kalau ada akal sampai umur, kena tanya tak? Kena. Kalau tak kenal, dulu kan ada orang mengajar kat Masjid An-Naim tu tauhid. Kau tak pergi juga? Tak, aku sibuk. Sibuk jawab depan Tuhan lah macam tu. Kalau Tuhan terima lah. Agak-agak kalau berani jawablah. Dalam kubur pun, marabbuka. Kata malaikat dalam kubur kan. Kita jawab, aku tak dan dulu ni malaikat. Jangan tanya aku macam tu lah. Aku tak dan dulu ni, aku sibuk dengan bisnes aku ni. Aku sibuk dengan dunia aku ni. Aku tak dan nak tanya. Jangan tanya lah. Boleh tak agak-agak malaikat kata, okey. Aku kau lepas. Boleh tak? Kalau malaikat boleh lepas lah. Macam mana Cikgu Beredah? Lepas tak? Tu masing-masing jawab, tanya iman masing-masing lah. Baik. Apa yang syarak wajibkan? Syarak wajibkan atas mukallaf tu mengetahui. Dia kena tahu sifat yang pertama ni. Serta mengaku dalam hatinya. Dua benda ni lain tak tuan-tuan? Mengetahui dengan mengaku. Lain ke sama? Lain. Apa bezanya? Mengetahui itu luaran. Kalau mengaku tu benda yang dalam hati. Sebab tu kan Islam dengan iman dua benda yang berbeza. Islam tu lain, iman tu lain. Bila kata Islam tu ialah menerima, menjunjung perintah Allah Taala, tu nama Islam. Kalau iman tu tak, mengaku dalam hati. Itu masalah iman. Jadi di akhirat nanti bukan pakai Islam, tak pakai. Dia pakai iman.
Iman tu yang kita nak bawa tuan-tuan dalam kubur nanti, jalan ke akhirat tu iman. Jadi kalau mengetahui saja, dia tahu. Macam ada orang tahu tak Tuhan tu ada, tahu. Tapi dia tak pernah masukkan dalam hati dia. Yang itu masalah pada iman tu. Iman masalah. Tapi orang tengok zahir Islam, Islam lah dia. Tapi masalah iman, tu ada masalah tuan-tuan sekalian. Kalau masalah dia tak mengaku dalam hati. Jadi kena mengetahui. Mengetahui ni pula, dia kenalah pula cari guru, kena mengaji, kena nuntut ilmu. Jadi lazimnya nak mengaku tu mesti kena mengetahui dulu. Kalau dia nak mengaku tanpa dia mengetahui, lazimnya takkan berlaku macam tu. Lazimnya dia kena tahu dulu. Lepas dia belajar tahu dah. Baru dia masuk dalam hati dia tuan-tuan sekalian. Baik, tapi tak lazim dengan mengetahui tu ada pengakuan, tak lazim. Pasal apa? Ada juga orang yang ada juga orang yang nak mengetahui tapi tak ada pengakuan. Tapi dua-dua ni wajib atas kita. Orang-orang yang mukallaf, mengaku dalam hati, mengetahui tu luaran kita. Kita belajar, lama-lama kita tahu. Apa itu baru kita masuk ke dalam hati, baru namakan Islam dan beriman. Kalau tidak, Islam sajalah. Iman tak ada. Sebab tak ada pengakuan dalam hati. Baik. Mengaku mengetahui itu, apa yang kita nak ngaku? Apa yang kita nak tahu tu? Akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Yang tu yang kita nak kena tahu. Ada Tuhan. Yang nama Tuhan tu Allah. Dan kita kena mengakulah pula dalam hati kita tu bahawasanya ada Tuhan yang namanya Allah. Jadi Allah itulah Tuhan yang wujud. Okey. Tak terima tiadanya. Jadi bila kata Tuhan tu ada Tuhan tu dengan makna tak terima tiada. Yakni Tuhan tu ada, dia tak boleh hilang. Dia sentiasa dalam keadaan ada. Ada je. Dia tak boleh mati, dia tak boleh hilang. Sedangkan ada kita ni terima tiada. Sekarang kita ada. Tapi akan datang kita tiada. Entah ke esok, entah ke lusa, entah ke minggu ni, entah ke minggu depan, entah ke bulan depan, sampai masa dia, tiadalah kita dalam dunia ni lah. Seperti, tengok ya, nak tahu kata Tuhan tu ada, Allah Ta'ala datangkan ayat Quran. Firman Allah Ta'ala, yang berbunyi, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kan tuan-tuan, ayat Quran ni kan, jadi dalil juga kepada mengenal Allah Ta'ala tu wajib. Tadi yang saya baca tadi tu, awwaluddin ma'rifatullah tu, itu ada khilaf. Ulama ada khilaf. Ada ulama kata, ini bukan sabda Nabi ni. Ini perkataan sahabat. Dia kata macam tu. Ataupun ada yang kata, ini perkataan hukama. Dia kata. Bukan perkataan Nabi. Tapi yang tepatnya, ataupun yang diterima oleh ulamanya, awwaluddin ma'rifatullah tu ialah mafhum daripada hadis, bukan hadis, tetapi mafhum daripada hadis, yang dipaham daripada hadis. Tapi walaupun ayat yang tadi tu khilaf, tapi yang ni jelas. Fa'lam, ayat Quran ni, annahu la ilaha illallah, dalil yang mewajibkan kita tu mengenal Allah. Mana kalimah fa'lam, ketahuilah olehmu, itu fi'il amar. Mana fi'il bersangkut dengan suruh, dengan perintah. Lepas tu dia kata, tiap-tiap fi'il amar tu, apa dia panggil? Dihantarkan bagi wajib. Jadi wajib kita mengenal Allah tu. Wajib kita kena kenal Tuhan tu. Kenal tu bukan kenal zat, kenal sifat tu lah. Baik.
Ada, tengok ya. Fa'lam annahu akan bahawasanya la ilaha illallah, tiada ada Tuhan. Mana datang tiada ada tu? Kalimah la. La tu dalam bahasa Arab dinamakan la nafi jenis. La nafi jenis ketuhanan. Sebab tu ya tuan-tuan ya, minta maaf lah saya cakap macam ni minta maaf banyak. Kalau salah tolong tegur. Saya ni baru belajar cikgu berdedah ni. Pandai-pandai je nak ajar orang. Tapi kita pun baru belajar juga. Kalau saya salah tolonglah tunjukkan. Baik. Tengok ya. Rata-rata orang Islam hari ni tuan-tuan kalau dalam bab syahadah ni pun dia tak lepas tuan-tuan macam manalah dalam bab-bab lain tuan-tuan. Macam mana? Saya kan suami saya nak cakap macam ni nanti orang kata saya pandai-pandai pula kan. Tapi saya tengok tuan-tuan macam contoh khutbah Jumaat khutbah Jumaat. Sebenarnya kan tuan-tuan, khutbah Jumaat ni peranan dia apa? Apa peranan khutbah Jumaat sebenarnya? Apa sebenarnya peranan khutbah Jumaat? Khutbah Jumaat tu tuan-tuan bukan boleh sama rata satu negeri Perak ni tajuknya satu, Hari Sungai. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa saya katanya tu cikgu beredar? Sebab peranan khutbah tu dia nak menyelesaikan isu setempat. Isu Korea mana tempat duduk kita tu. Masjid An-Naim ni, okey, Koreanya mana? Oh ni Taman Seri Setia di Korea dia, tuan-tuan sekalian. Jadi, apa isu yang berlaku pada seminggu tu? Apa isu yang berlaku? Masjid Kampung Banjar pula. Okey, apa isu yang berlaku pada Kampung Banjar tu? Barulah ada peranan khutbah tu. Dan saya tuan-tuan sejak lama lah saya semain Jumaat ni tuan-tuan, jarang sangat khutbah Jumaat tu bahas tentang bab akidah, bab syahadah ni. Jarang sangat. Boleh kata sampai tak ada lah. Cikgu Datuk pernah dengar Cikgu Datuk berkenaan dengan huraian syahadah dalam khutbah Jumaat? Padahal tuan-tuan kalau kita tanyalah hari ni, orang yang permanent, yang tetap pergi semayang waktu tiap-tiap waktu di masjid, pun kadang-kadang syahadah tak lepas lagi tuan-tuan. Okey, macam mana okey, la ilaha, tiada Tuhan, tiada ada Tuhan. Okey, Tuhan yang kita tiada tu Tuhan mana? Yang kita kata Tuhan tu tiada, Tuhan mana yang kita kata tiada tu? Tuhan mana? Pasal apa yang saya bawa kes ni tuan-tuan? Kenapa saya bawa kes ni? Pasal apa tahu? Sebabkan ramai kita tahu. Ramai, bukan kata sikit. Ramai orang Islam ni bab ni tuan-tuan. Dia kata nafi tu tak, yang kita kata tak ada tu tokong dan berhala. Dia kata tokong berhala. Itu yang kita tak ada, dia kata. Macam mana kata tokong berhala tu tak ada? Sedangkan tertonggok dia Tuhan tu depan madrasah. Apa nama madrasah apa kat Pekanbaru Intan tu? Ihsaniyah. Depan dia tu kan tokong. Ada ke tak ada? Tokong tu ada ke tak? Ada kan? Okey, kalau macam tu sah tak kita nak tak berhala tu dalam kalimah ilah dalam ni? Sah tak? Sedangkan kita kata tiada. Sah ke tak? Tak ada papan putih. Tak ada whiteboard. Kalau ada whiteboard saya terangkan. Dah terangkan dulu sebenarnya. Tapi sebenarnya kan tuan-tuan, kalau terang banyak kali pun kadang-kadang kita tak ambil ini tau. Kita benda ni nampak macam alah, tak ada apa-apa pun. Sebenarnya resikonya besar tau. Resikonya besar sangat. Apa tuan-tuan besar sangat resikonya? Ada tak orang Islam kita ni, ada tak orang Islam kita yang kata-kata lalu depan tokong tuan, itulah Tuhan orang Hindu dia tu. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Cikgu tak ada. Oh, ada. Siapa kata tak ada? Telinga saya banyak kali dengar lalu depan batu ke tu, itulah Tuhan orang Hindu.
Depan batu cave tu, yang kuning tegak tu kan, dia lalu, anak dia tanya, abah tu apa tu? Itulah Tuhan orang Hindu. Kalau kata macam tu tuan-tuan, apa salah dia? Apa tang mana salah dia? Kalau macam Cikgu Borai, dah okey lah pas kata, tapi kata bukan Tuhan. Okey, dia bukan Tuhan. Baik, berhala tu bukan Tuhan. Kalau dah kata bukan Tuhan, masuk tak dalam kalimah ilahat, dalam syahadah ni, masuk tak? Masuk ke tak? Sebab dalam ni ilaha makna Tuhan. Kalau berhala tu bukan Tuhan, masuk ke tak? Masuk tak tuan? Okey. Kalau bukan Tuhan, kalau ada orang kata nafi tokoh berhala, sah tak syahadah dia? Sah tak syahadah dia kalau dinafikan la ilaha tu? Oh, ilaha tu tokoh berhala, nafikan. Tiadakan. Bukan, kalau kata tiada, sah tak benda tu ada, kita kata tiada, sah tak? Okey, yang kita nak nafi kat sini ni, Tuhan yang ada ke Tuhan yang tiada? Macam mana tuan? Habis kalau kita nafikan tokoh berhala tu sah tak? Sebab berhala tokoh tu ada tak? Iyalah. Kalau ada papan putih ni saya terangkan Cikgu Borai, tuan hurai kat saya nanti ni. Memang bukan Tuhan. Kalau dah bukan Tuhan, dia masuk dalam kalimah ilaha ni, masuk ke tak? La ilaha, tiada Tuhan. Cuba tak itu? Tiada tokong melainkan Allah. Sah tak? Sah tak? Sah ke tak? Tak tahu pula. Takkan cikgu tak tahu pula. Bahasa mudah je. Tiada tokong melainkan Allah. Sah tak syahadah tu? Sah tak? Sah tak? Tak sah. Sebab itulah ramai orang Islam, saya takut tak sah syahadah tu. Nanyalah ke dia tuan-tuan. Nanya ke dia lah. Bukan nafi tokong berhala. Bukan kata tiada Tuhan tu tokong berhala. Bukan nafi tokong berhala. Nafi Tuhan yang sama dengan zat Allah, yang sama dengan sifat Allah, dan yang sama dengan perbuatan Allah. Ada tak Tuhan lain yang macam tu? Ada tak? Itulah betul. Bukan nafi tokong berhala tu. Tapi ramai tak orang Islam nafi tokong berhala? Ramai tak? Nanya ke dia lah. Sebab tu yang suruh mengaji tu. Betul suruh datang ngaji tu tuan-tuan. Ya tak? Bukan suruh longgok dekat kedai tepi jalan. Bukan. Kesian orang Islam hari ni tuan-tuan, kesian. Ya tak? Sebab itulah Zuhir Islam, dalam tak tahu. Zuhir Islam, dalam tak. Iman tak. Zuhir ya Islam. Sebab apa Islam Zuhir? Bapa dia Islam, mak dia Islam, Islam keturunan. Tapi dalaman, wallahu alam. Jaga baik-baik tu. Jaga tu elok-elok. Tolonglah tanya anak-anak kita tuan-tuan. Anak kita yang lelaki tu, sampai ke mati kita tanggungjawab. Kalau anak perempuan tak. Kalau anak perempuan, bila dia menikah, seorang bapa terlepas tanggungjawab dia. Suami dia pula tanggung. Tapi anak lelaki, sampai ke mati tanggung tuan-tuan. Sampai ke akhirat lah tanggung. Tapi kalau anak perempuan, lepas dia kahwin, habis dah, bapa tak tanggung dah. Siapa tanggung? Suami dia pula. Sebab itulah tuan-tuan kan, kalau ada orang pinang anak kita yang perempuan tu, alhamdulillah, ada orang sanggup pikul. Ada orang sanggup pikul. Betul, tak kita yang tanggung. Dia keluar, tak buka, tak tutup aurat, nampak bapa tanggung. Tapi bila dia menikah, suami dia pula tanggung. Baik. Tengok. Dalam ni dia kata, maka hendaklah kamu mengetahui dan mengaku. Sedangkan tu terjemahan ni, dia ada tambah tak? Tambah tu.
Fa'lam annahu la ilaha illallah tu. Hendaklah kamu mengetahui fa'lam. Fa'lam. Dan mengaku. Tengok. Sebab apa? Sebab fa'lam mengetahui saja tak cukup. Mengetahui saja ada Tuhan. Tak cukup. Sebab tu tuan-tuan, cuba tanya dengan komen tu. InsyaAllah YB tuan-tuan. Cuba tanya kat dia. YB, you punya ada Tuhan ke? Ada. Tuhan Allah juga. Okey, adakah dia tu dah sah iman dia? Dia tahu tak? Cuba tanya orang India ke orang Cina kat mana kita kenal. Cuba tanya, you punya Tuhan siapa? Dia jawab apa? Dia akan jawab apa? Kalau Cik Suami jawab apa je? Kawan-kawan kita lah dulu-dulu, kok ada orang Cina India tu dalam JPJ tu. Tuhan Allah. Okey, masuk Tuhan Allah tu, dia kena, maksud dia tu dah namakan beriman tak? Islam tak? Islam ke tak? Iman ke tak? Jadi sama tak kita kalau sekadar mengetahui saja tapi tak masukkan hati? Sama? Allah. Ni berat ni. Ni bukan benda ringan ni. Ni benda berat. Tuan-tuan ni. Kesian kat dia tu. Kata kesian sangat kat orang yang tak nak mengaji, tak nak belajar. Tuan-tuan, kesian itulah sebabnya tuan-tuan yang kata kena beratkan benda ni. Okay. Jadi Tuan kita ni kata, maka hendaklah kamu mengetahui dan mengaku. Kalau tahu saja tak cukup. Kena mengaku. Apa yang kita ketahui kena mengaku tu? Bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi Tuhan yang sama macam dia tak ada. Mana ada Tuhan yang sama macam ni? Sebab itulah nafi itu kena benda yang tiada. Bukan nafi benda yang ada. Tokong berhala tu bukan kena nafi. Kadang-kadang kan Cikgu Badan cuba tanya diri kita ni. Okey, nafi pada la tu kata la tu la nafi li jinsi dalam bahasa Arab. Nafi jenis. Okey, nafi tu mana apa sebenarnya? Ada orang kata nafi tu menolak. Bukan mana tolak. Makna meniadakan. Bila masuk kalimah la, maka maknanya apa? Maknanya meniadakan, menghukumkan dengan tiada kalimah yang selepas daripada la, yang kita hukum tiada. Jadi nak kena hukum tiada tu benda yang tiada lah kita hukum tiada. Kalau benda ada kita hukum dengan tiada, itu pembohong lah namanya. Mana boleh kata benda tu ada kita kata tiada. Sebab itulah tak sah nafi tokong dan berhala tu. Jaga baik-baik. Kalau korang faham, tanya saya tak apa tuan-tuan. Biar sampai tak tahu saya nak jawab. Tanyalah. Baik. Okey. Yakni Allah Ta'ala juga lah yang ada. Nampak? Jadi Tuhan lain daripada Allah Ta'ala tu, yang sama macam zat dia, yang sama macam sifat dia, tak ada. Tu tak tanya lagi tu. Ilaha tu mana apa? Tuhan. Tuhan tu apa pengertian dia? Ini pun satu kalau kita buat kajian bancian lah. Kalau siapa-siapa yang rasa tanggungjawab lah, cuba buat bancian tuan-tuan ya. Taman Sistia ni, kita pergi rumah ke rumah, kita tanya. Apa makna Tuhan? Apa makna Tuhan? Apa makna Tuhan? Tanyalah. Rumah 390, rumah 3901, rumah 3902, 3903. Tanyalah. Tanya tuan-tuan. Apa makna Tuhan? Cuba tanya. Cuba tanya kepada kita. Apa makna Tuhan? Cuba tanya, apa makna Tuhan? Saya pernah buat dah ni tuan-tuan ni. Saya pernah buat dah. Satu masjid tu saya pergi, ada lebih kurang dalam 50 orang lah. Saya tulis kat papan putih tu, ada tempat surau yang saya bagi kertas. Saya bagi kertas, suruh jawab. Tulis nama, tapi kertas tu saya seorang yang dapat. Saya tak tunjuk ke orang lain lah. Saya tanya 3-4 soalan. Tapi soalan pertama saya tanya, apa makna Tuhan? Rata-rata jawab tuan-tuan. Yang disembah. Kalau kata yang disembah tu Tuhan, salah ke betul? Kalau kata Tuhan mana dia? Yang disembah. Okey, betul ke salah? Salah. Tadi dah Cikgu Bodah kata apa? Anak berhala tu bukan tokong tapi disembah tak? Berhala tu bukan Tuhan tapi disembah tak? Jadi mana Tuhan apa?
Beratlah kita tuan-tuan. Mana Tuhan kita masih kesamaran lagi kita. Tak tahu lagi makna Tuhan tu apa. Padahal lama dah kita buat Tuhan, 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 Tuhan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku berdoa. Tapi tak terti makna Tuhan tu apa tuan-tuan sekalian. Tak pandai. Pasal apa tak pandai? Tak nak belajar. Itu aja. Masalah kita ni itu aja tuan-tuan. Pasal tak nak belajar. Kalau ada belajar pun kadang-kadang, minta maaf saya cakap ni tuan-tuan, kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang mengajar kat masjid, dia bukan nak detail-detail, tak nak. Dia baca balik. Itu aja yang ada. Saya tak nak macam tu. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Sebab ini ilmu yang saya nak baca ni tuan-tuan, bukan ilmu nak guna di dunia. Ilmu ni nak guna di akhirat. Tahu tak? Macam tu. Di dunia bolehlah baca balik, baca balik. Tak faham orang ramai, tak peduli ustaz tu, tak peduli. Minta maaf, ada ke tak tahulah kat masjid anak ni, wallahu alam lah. Dia baca aja. Saya tak. Kalau boleh tuan-tuan, kalau rapat-rapat saya nak tanya seorang-seorang ni sebenarnya. Kalau boleh. Bukan nak mengaibkan, tak. Kalau kita mengajar tuan-tuan, cikgu Boredah masa mengajar kat sekolah tu tanya tak anak murid? Kat masjid tak boleh tanya? Tak boleh tanya? Cikgu dulu kat sekolah tanya tak cikgu murid-murid? Kalau tak boleh tak, lempang tak? Budak tu tak boleh jawab, lempang tak? Macam tu lah. Saya cakap macam ni kat Tanjung Maling tuan-tuan. Terus dia hantarnya surat cinta dia hantar kat saya. Tapi sebenarnya hakikatnya saya bukan nak menyakitkan tuan-tuan. Nak selamatkan tuan-tuan. Makna Tuhan tu apa? Makna Tuhan tu ialah terkaya daripada tiap-tiap sesuatu dan berhajat sesuatu kepadanya. Itulah makna Tuhan. Sebab itulah automatik lah. Kalau dia tu tak kaya, maksudnya berhajat. Berhala tu berhajat tak? Berhajat. Dia bukan Tuhan. Awal-awal lagi bukan Tuhan. Kemudian semua benda berhajat kepada dia. Semua makhluk berhajat kepada dia. Barulah namanya Tuhan. Itu namanya Tuhan. Tuhan tu pun bila saya sebut kan, senang aja. Kenapa tak boleh jawab tadi? Kalau senang, kenapa tak boleh jawab tadi? Tak perasan ustaz. Tak perasan ke memang kau tak tahu? Macam tu. Baik. Jaga okey. Kemudian kata dia, yakni Allah Taala jua yang ada, maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Okey. Kalau dalam kitab saya ni kan, saya gariskan. Pasal apa saya gariskan? Sebab pandangan ni tuan-tuan, pandangan ni pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni, jumhur dalam ulama tauhid mengatakan pandangan ni dhaif. Kenapa? Sebab dia kata ada zat tu. Ada zat itulah dikatakan sifat wujud. Tak mana dhaifnya, tengok ya. Tak mana lemahnya. Okey tuan-tuan ya. Okey, ini pen. Okey. Pen ni ada tak? Ada. Apa yang menunjukkan pen ni ada? Zat. Batang pen ni, zat pen ni menunjukkan dia ada. Okey. Sekarang ni, ada tu sifat ke ataupun zat? Yang ini pun satu hal juga ni, nak kena terang dulu. Apa pula ni? Sifat tu ialah maqama bi ghairi. Makna sifat tu ialah barang, perkara yang ada pada benda lain. Itu nama sifat. Maksudnya macam ni ya. Sifat ni kan dia tak boleh ada dengan bersendirian. Dia mesti menumpang pada benda lain. Tengok contoh dia. Ni kena lambat-lambat juga dah ni. Kalau cepat-cepat nanti letih tak faham. Sebab dia yang lagi tuan-tuan kena bantu diri sendiri tau. Dia kena fikir. Sambil-sambil mengaji tu, sambil-sambil saya baca tu, kena fikir tuan-tuan.
Kau tak fikir tak boleh. Dia kena fikir sebab ilmu ni kan, saya itulah. Saya ni macam diuji oleh Allah dengan ilmu tauhid ni tuan-tuan. Di mana-mana pergi pun saya ngajar tauhid. Sedangkan tauhid ni lah satu ilmu yang orang tak minat. Satu ilmu yang orang tak nak. Payahlah kitab ni, payahlah tauhid ni. Dia pun belah gitu. Lari macam tu je. Kita nak selamatkan dia sebab tauhid ni paling penting. Baik. Contoh ya. Yang kata sifat tu gini. Keberadaan sifat tu dia tak boleh bersendirian. Dia kena tumpang pada zat. Contohnya seperti masin pada garam. Okey, masin tu ada ke tak? Ada. Masin tu ada. Mana tahu ada? Kami. Kita boleh rasalah. Tu kata ada. Sebab tu bila kata nak tahu benda ada ke tidak, maka kita boleh capai dia dengan 5 panca indera. Boleh tengok. Tiap-tiap yang kita boleh tengok, benda tu adalah. Satu. Bunyi-bunyian. Kita dengar tak? Dengar. Tiap-tiap yang kita dengar, benda bunyian tu adalah. Kemudian, tiap-tiap bau-bauan yang kita cium dengan hidung kita, benda tu bau-bauan tu adalah. Dan juga, tiap-tiap yang kita rasa dengan lidah kita, maka benda tu adalah. Masin, manis, pahit. Lain-lain lagi lah. Okey. Dan yang kelimanya ialah yang kita boleh capai dengan penyentuh. Kita sentuh, panas. Rasa panas. Panas sejuk tu ada tak? Ada. Jadi kan keberadaan panas, sejuk, masin, masam, pahit, semuanya menumpang tak pada zat. Jadi sekarang ni tuan-tuan, okey, dah faham tak pada sifat? Dah faham dah? Pada sifat dah faham dah? Okey. Masuk sini. Masuk sini balik. Bila kata maka ada tu, ada zat tu, dikatakan sifat wujud di sisi mazhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Sedangkan jumhur ulama dalam akidah tauhid ni, dia kata pandangan ni lemah. Pasal apa lemah? Sebab sekarang ni kita bicara sifat ke kita bicara zat? Contoh, ni, pen ni ada tak? Ada. Mana tu kita ada? Oh, nampak zat pen. Jadi zat pen tu sifat ke zat? Zat. Bila kata zat, sedangkan kita bicara apa sekarang ni? Sifat yang pertama wujud. Kita bukan bicara zat. Kita bicara apa? Kita bicara sifat. Sebab itulah ulama jumhur ulama dalam tauhid ni nak mengatakan pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari itu dhaif. Tapi tuan-tuan, dhaif pandangan ni mana yang kita mudah faham? Tengok ya, okey. Pandangan Maturidi tak dhaif. Bahkan pandangan Maturidi itu muktamad. Apa pandangan Maturidi? Maturidi kata, tuan-tuan, sifat wujud tu sifat hal bagi zat. Okey, macam mana saya nak bagi faham tuan-tuan sifat hal ni? Sifat hal ni tuan-tuan seperti tinggi, rendah, pendek, gemuk, kurus. Itu sifat hal. Okey, saya tanya. Okey, tinggi tu ada tak? Ada. Okey, kalau nak tahu ada tak? Okey, tinggi tu kita boleh capai dia 5 panca indera kita ni, kita boleh dapat dia pada panca indera yang mana? Mata. Boleh tengok? Mata boleh tengok? Yang kita tengok tu bukan tinggi cikgu. Yang kita tengok tu apa yang tinggi tu? Kalau kata kayu tu tinggi, yang kita tengok tu kayu, bukan tinggi tu. Cikgu dok boleh tak? Okey tak? Boleh faham tak ni? Tuan-tuan macam nak makan saya je tengok mata tuan-tuan tengok saya semua, tengok saya macam nak makan saya pula. Tak? Faham tak ni? Mana tinggi, rendah, pendek, panjang, itu sifat hal tu. Dia bukan ada. Tak boleh tengok. Mana tak boleh dicapai dengan panca indera. Cikgu apa boleh tak? Macam gemuk. Orang itu gemuk. Yang kita tengok gemuk tu ke atau badan dia? Okey, gemuk tu nampak tak?
Tak, nampak tu gemuk tu ialah hal bagi orang tu. Sifat wujud ni di sisi Maturidi hal bagi zat. Tapi bukan ada. Wujud tu bukan ada, sifat wujud. Di sisi Imam Maturidi, sifat wujud tu sifat hal. Selama ada zat, maka sabitlah wujud. Selama ada zat. Selama ada zat Allah Ta'ala, maka selama itulah keadaan hal Allah Ta'ala tu wujud. Macam ni lah, macam pen ni kan. Macam ni, okey, kita tengok pendek. Okey, pendek pen ni kan. Pendek ni bukan boleh nampak. Pendek tu. Pendek tu tak boleh nampak. Kita hanya faham saja. Faham saja pen ni pendek. Pendek tu bukan boleh nampak. Apa? Sebab pendek tu dinamakan sifat hal. Ada soalan ke? Ada yang nak tanya ke? Tak ada. Tapi kan tuan-tuan dalam kitab Faridatul Faraid tu, sebenarnya benda ni bukan fardu ain tau. Atas kita nak tahu sifat wujud tu sifat hal ke ataupun wujud tu adalah zat ke, bukan fardu ain. Tapi kan walaupun bukan fardu ain sekalipun, tetapi bila ada dalam kitab kita baca tu, dapat dah ilmu, dapat. Sebab itulah ulama tulis walaupun bukan fardu ain sekalipun. Jadi kan bila kata sifat hal dengan ada tu ialah zat, mana yang mudah kita faham? Asy'ari punya kaul ke Maturidi punya kaul? Kalau saya tanya pada saya lebih mudah faham kaul Imam Abu Hasan Asy'ari. Pasal apa? Makna wujud tu ialah ada zat. Dah lah, cukup lah. Tak kira lah sama ada wujud tu zat ke atau wujud tu bukan zat ke, ada sifat hal ke, tak kira tu. Asalkan kita bukan Tuhan tu ada, sudahlah. Jangan jadi macam ada guru takmir, dia mengajar orang mu'alaf. Ni berlaku kat Kedah ni tuan-tuan. Tapi zaman dah lama dah lah. Zaman saya ngaji dulu di Pondok Lanai, di Pondok Madrasah Mizbahul Falah. Banggul Berangan, Parit Panjang, Baling Kedah. Itu pondok yang pertama saya masuk tu. Jadi kan tuan-tuan adalah guru takmir masjid itu, dia mengajar mu'alaf. Rasa-rasanya lah di bawah Jabatan Agama, tapi Perkim punya bantuan lah, Perkim punya program lah. Jadi dalam program tu, dalam kelas tu, mu'alaf je lah. Cina ada, India ada, orang asli pun ada, orang Siam pun ada. Lepas tu kan, ustaz tu kan dia arah untuk mengajar tauhid pada orang mu'alaf. Dia pun tulis kat papan hitam tu, Allah wujud, artinya ada, lawannya tiada. Jadi macam cerita Piramli itulah. Cerita masa-masa manis Piramli itu kan. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Kan? Cikgu main bola. Hari-hari cikgu main bola. Seorang budak baca duduk, baca duduk, baca duduk. Akhirnya Piramli tu tidur. Pasal apa? Sebab malam dia menyanyi. Malam dia karaoke. Dengan tu lah dia cikgu. Tapi malam-malam tidur lewat. Pergi karaoke, pergi kelab malam. Balik tengah pagi mata pun tak mata lagi. Pergi sekolah pun tak mandi lagi pun. Colok-colok macam tu pergi sekolah. Mengantuk lah. Jadi ada satu budak tu, ada budak dalam kelas tu, dia kata, cikgu sudah tidur, mari kita main. Macam tu lah tuan-tuan yang berlaku dalam kelas tu. Tapi bukan ustaz tu tidur tak. Pelajar seorang tu Cina mu'alaf lah, dia baru masuk Islam. Dia keluar daripada kelas tu, dia jumpa kawan-kawan yang Cina ni, dia kata, jangan masuk Islam Jangan masuk Islam. Pasal apa? Ini Tuhan orang Islam tak kuat. Dia mula-mula ada, lawan-lawan sudah tak ada. Ini salah siapa? Salah siapa tuan-tuan? Salah siapa? Salah orang tu, salah anak murid tu ke? Atau salah guru yang mengajar? Salah guru lah. Bukan uslubnya macam tu. Yang kita baca dalam kitab ni sekarang ni, uslub dia untuk tuan-tuan yang bukan mu'alaf. Bukan mu'alaf ni. Islam dah lama lah.
Bukan mu'alaf. Ini mu'alaf bukan cara macam tu nak ajar dia. Ada. Tuhan tu ada. Buktikan pada dia Tuhan tu ada. Dah lah buktikan. Itu ustaz tu kena pandai lah. Carilah dalil. Carilah dari akal ke, dari Quran hadis ke. Itu dia yang pasal lah. Carilah. Baik. Jadi tuan-tuan sekarang ni. Jadi jumhur ulama dalam pandangan Imam Asy'ari tu. Dia kata pandangan ni dhaif. Artinya apa? Dia kata dhaif tu maksudnya bukan bicara zat, bukan bicara sifat ni, dia bicara zat. Pandangan Imam Maturidi lah yang muktamad. Itu ada dalam kitab Aqidatun Najin pun ada. Dia mengatakan dhaif pandangan tu. Okey, baik. Artinya ada yang lawan bagi tiada. Tengok, ada zat Allah yang lawan bagi tiada. Maksudnya ada yang itulah. Yang kata sifat wujud tu ada yang itulah. Ada yang lawan bagi tiada. Ada tu dia kata. Baik. Itu kita mengaku tu. Maka pengakuan dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah itulah. Dia kata pengakuan dalam hati kita dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala tu. Itulah dinamakan wajib pada akal. Maknanya kita mengatakan Allah tu ada, Tuhan tu ada. Siapa yang hukum? Akal. Akal kita yang hukum. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita ni kan kalau baca Quran pun kan, kalau kita bacalah Quran tu, kita dapat tahu tak ayat mana yang mengatakan Allah tu ada? Dapat tak? Kita baca Quran, mungkin ada yang tahulah. Tapi ramai-ramai orang Islam ni kalau baca Quran kan, bukan tahu makna pun baca, dapat pahala juga. Sebab itulah tuan-tuan, sekiranya lah dalam kitab Aqidatun Najin tu, dia bahas macam ni. Dia bahas sekiranya kan, Nabi tak ada, Quran tak turun. Katalah macam tu kan, mengenal Allah Ta'ala tu masih lagi wajib ke tak? Nabi tak ada, Quran pun tak ada. Okey, mengenal Allah masih wajib lagi ke tak? Kau Cikgu Furadah nak jawab macam mana? Kalau Cikgu Syamil nak jawab apa? Wajib lagi tak? Tak wajib? Okey. Siapa yang kata tak wajib, itu pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Pasal apa? Sebab Imam Asy'ari kata wajib mengenal Allah Ta'ala tu syar'an, pada syarak. Maksudnya pada syarak, bila Nabi tak ada, Quran tak ada, maka syarak pun tak ada lah. Itu pandangan siapa? Pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi pandangan Imam Abu Mansur Maturidi masih wajib lagi mengenal Allah Ta'ala. Walaupun Nabi tak ada, Quran pun tak ada, masih lagi wajib mengenal Allah Ta'ala tu. Kenapa? Sebab dia kata aklan. Wajib mengenal Allah Ta'ala tu aklan, akal. Jadi maknanya, bila kita ada, Allah sertaikan dengan akal tak? Akal. Bila akal, tak dapat tidak. Wajib kita mengenal Tuhan. Pasal apa? Sebab banyak-banyak nas Quran, hadis ni tuan-tuan, dengan dalil akal, mana lebih kuat? Dalil akal lagi kuat. Apa bukti kata dalil akal kuat ni? Sebab kalau kita kata dalil Quran tu, wajib dengan dalil Quran. Maka jawabnya tuan-tuan, ramai orang Islam mengetahui Allah Ta'ala ni dengan tidak ada dalil. Pasal apa? Sebab baca Quran tak faham. Tapi kalau akal kita yang berfikir, kuat tak? Pasal apa? Tiap-tiap kita ada apa? Ada akal. Tapi tak semua kita boleh faham Quran. Tapi tiap-tiap kita ada akal, tak boleh fikir. Itu sebab itulah Maturidi kata, dalil akal tu lebih kuat. Dan inilah yang muktamad. Apa tu dia kata? Itulah dinamakan wajib pada akal. Akal kita hukum macam tu. Okay. Dan pengakuan tentu tidak. Tiada Allah Ta'ala itu dinamakan mustahil. Tengok, jadi kan dalam satu tajuk ni tuan-tuan,
kita dapat dua dah sifat kita kenal. Apa? Satu sifat wajib, satu sifat yang mustahil. Mana sifat satu? Tidak ada Tuhan. Tiada Tuhan tu tak terima pada akal. Tiada Tuhan tu tak terima pada akal kita, tuan. Kenapa? Pertama sekali kan, dalam kitab Aqidatul Najin tu, dia katakan manusia ni Allah buat dia. Dalam hati dia, naluri dia tu sudah siap-siap Allah letak dalam tu berhajat kepada Tuhan. Sebab tu tuan-tuan ya, dalam dunia ni mana ada manusia yang tidak mengaku kewujudan Tuhan? Kalau dia kata di mulut pun, tapi di hatinya tetap kata ya. Komunis ni tuan-tuan, dia mengaku tak ada Tuhan, tak ada. Sama rata je dia kata. Tapi hati dia, mulut je kata tak ada Tuhan. Tapi hati dia kata tak ada Tuhan. Dia pun tahu sebab apa? Sebab naluri manusia tu memang Allah buat dia macam tu, tuan-tuan. Macam siapa lagi yang mengaku free thinker. Orang yang akal dia bebas. Sama juga. Pasal apa? Sebab akal tu, tuan-tuan, juga Allah letakkan sesuai dengan berhajat kepada Tuhan tu, tuan-tuan. Sebab itulah kaul Imam Abu Ahmad Maturidi itu lebih muktamad, lebih banyak orang pegang. Padahalnya kan Maturidi dengan Asy'ari itu, Asy'ari itulah guru dia. Imam Asy'ari itulah guru kepada Maturidi. Macam tu. Baik. Jadi pengakuan itulah dikatakan pengakuan tentu tidak. Tiada Tuhan tu tentu tidak. Mesti Tuhan tu ada. Itulah dinamakan mustahil. Beginilah masuk perkataan ulama wujud artinya ada, mustahil lawannya tiada hingga akhir. Itulah yang ulama kata wujud artinya ada, lawannya tiada. Maksudnya apa? Nak menyabitkan Allah Ta'ala tu ada yang tidak ada kesudahan. Macam kita ni ada, tapi ada kita ni ada kesudahan tak? Ada kita ni pula ada permulaan tak? Ada. Tapi ada Tuhan tu tak ada permulaan dan ada Tuhan tu tidak ada akhir. Ni tuan-tuan dah. Saya harap dia Teluk Intan ni tak ada lah golongan ni, cikgu. Tak ada lah. Apa dia golongan ni? Golongan yang dinamakan kaum muda ataupun nama lain dia Wahabi. Jangan-jangan adalah. Jangan bagi ada kau ni. Kalau ada kau ni, tuan-tuan ya, kita gaduh sama-sama sendiri nanti ni. Pasal apa tahu? Dia kata ngaji sifat 20 ni bohong, dia kata. Dia kata bohong. Pasal apa kata bohong pula? Allah Ta'ala kata dalam Quran dia tu ada awal, dia tu ada akhir. Tapi ngaji tauhid sifat 20, Tuhan tu tak ada awal, tak ada akhir. Mana ayat Quran? Huwal awwalu wal akhiru wal batinu waz zahiru. Itu ayat Quran tak? Ayat Quran. Kan Allah Ta'ala kata huwal awwalu. Dialah, ini Allah lah yang awal. Tu ada awal tu. Kalau dia pegang kata ada awal dengan makna ada permulaan, kafir, tuan-tuan sekalian. Orang yang etikad macam tu hukumnya kafir. Pasal apa kafir pula? Sebab dia menyamakan Allah tu dengan makhluk. Sedangkan Allah sebut laisa kamislihi syai'un. Macam tu juga dengan akhir tu. Huwal awwalu wal akhiru. Dia kata ada akhir Tuhan tu. Kenapa ngaji tauhid tak ada akhir pula? Dia tak faham makna awal tu mana apa. Awal dengan makna ada Tuhan tu sebelum lagi ada makhluk. Itulah makna awal. Bukan makna awal tu ada permulaan. Akhir dengan makna makhluk dah habis binasa semua dah. Tapi Allah Ta'ala tetap ada. Itu dia. Baik. Okey. Dan dalil atau tanda kata Allah Ta'ala tu ada sungguh ianya tak tiada, ialah kita fikir dengan perhati dan tilik kepada makhluk. Jadi
Ini panjang huraian dia, tuan-tuan sekalian. Jadi kita elok berhenti itu. Dan dalil atau tanda kata Allah Ta'ala tu ada, sesungguhnya ianya tak tiada, ialah kita fikir. Wallahu alam. Ada apa nak tanya? Ya. Yeah. Macam ni jadi suami ya. Selama mana dia jadi isteri kita, selama itulah kita bertanggungjawab. Macam tanggungjawab kita bagi dia makan. Selama mana dia jadi isteri kita, wajib tak atas suami bagi dia makan. Walaupun dia dah bekerja sekalipun, walaupun isteri tu bekerja sekalipun, ada gaji sekalipun, tak, duit isteri haram atas suami ambil. Kecuali lah kalau dia kata sekali-sekali, abang saya belanja lah bang, tanya dia dulu, ni belanja ni sungguh-sungguh belanja ke atau hutang? Oh ya, yeah. Betul. Kalau kata hutang abang, bayar. Contohnya suami ya. Kalau kita ni ada tak? Dia ada 3 golongan. Ada 3 golongan tu. Dalam masa suami isteri ni, nafkah tu kan, ada 3. Orang kaya, orang pertengahan, orang miskin. Orang kaya, dia kena bagi segantang 1 hari. Walaupun isteri dia kurus je, tak. Tetap kena bagi segantang. Kalau pertengahan, dia kena bagi 2 cupak. Kalau orang tu miskin, kena bagi secupak makanan yang mengenyangkan. Baik. Tanggungjawab kita bagi makan ni, boleh berhenti tak? Boleh berhenti? Tak boleh berhenti selagi mana dia isteri saya, dia isteri kita, selagi itulah kita bertanggungjawab. Hari ni kata, yang pergilah ngaji yang tak nak. Esok pula. Selama mana dia tak nak, selama tu kita suruh. Biar sampai kita mati sekalipun. Gitulah, sebab itulah masalahnya. Islam tu dia masa nak pilih isteri tu, dia kena tengok Nabi kata tu. Nabi kata apa? Ya tak? Tunkihul mar'atu li arba'in, kan? Ya tak? Dinikahi perempuan tu kerana 4. Kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana cantiknya. Yang keempat, kerana agamanya. Tak? Tapi Nabi di hujung hadis tu Nabi kata, pilihlah yang agama, selamat kamu. Sekarang kita bukan pilih yang agama. Kita pilih apa? Kita pilih yang cantik dulu. Kalau cantik itu walaupun miskin tak apa. Asalkan cantik macam Nilofa tu. Asalkan cantik. Itu je dipilih. Tapi sebenarnya cantik itu akan pudar tak? Cantik tu akan hilang tak tuan-tuan? Hilang. Mana tanda tahu hilang? Kena kencing manis, kena darah tinggi, sakit jantung. Habislah cantik dulu tu. Habis dah. Tu semua menipu belaka. Baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadiman ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirajud, ya wasi'al ata', ya khafiyul lutuf, ya jamil sana', ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbana haqqa wa nahnu abidika riqa wa anta lam tazal zaka ahla. Ya binyasara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiyya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhi yasir alaina kulla asir. Fatihah surah alaika yasir. Allahumma ya man la yahtajilan bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka
Allah bihaqi Sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika lati la tanam wa kanafna bika nafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala nalakata siqatana wa raja'una wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.